Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Okay, kita teruskan dengan pembelajaran kita masih lagi dalam bab 4 jirim dan bahan. Sebelum kita masuk topik yang kita akan teruskan belajar hari ini, kita tengok soalan yang saya bagi sebelum ni. Okay, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap antara unsur berlabel A, B, C dan D yang manakah terletak dalam kumpulan separuh logam. Okey, yang kita belajar sebelum ni, dalam jadual berkala ni ada 3 jenis keadaan. Yang pertama logam, yang kedua separuh logam dan yang ketiga bukan logam. Okey, so jawapannya ialah C. Itu ialah unsur yang terletak dalam kumpulan separuh logam. A ialah kumpulan logam, B logam peralihan, D ialah kumpulan bukan logam. Gas lah kiranya. Alright. Okey. Soalan yang kedua, rajah 2 menunjukkan jadual berkala. Okey, jadual berkala. Antara berikut unsur-unsur yang manakah mempunyai ciri-ciri kimia yang sama. Okey, yang saya bagi tahu sebelum pembelajaran kita sebelum ni, unsur yang mempunyai ciri-ciri kimia yang sama ialah unsur dalam kumpulan yang sama. So, antara huruf yang berada dalam jadual berkala ni terletak dalam unsur yang sama ialah Q dan R sahaja. Okey, kumpulan maknanya menegak. Ni kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, jadi ni ialah kumpulan 16, 17, 18. Jadi Q dan R ni terletak pada kumpulan yang sama. Okey, so ialah jawapannya. Kalau S dengan T, tu ialah dalam kala yang sama. Okey, kala yang sama maknanya S dengan T ni mempunyai petala, 3 petala. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bahan X. Permukaannya pudar, takat leburnya rendah, tidak mulur dan konduktor elektrik yang baik. Apakah bahan X? Jawapannya ialah karbon. Okey. Kalau sulfur, salahlah. Sulfur ni permukaan dia permukaannya tak ada pudar lah. Dia sulfur kan, tidak mulur. Klorin cecair, okey, tak ada. Argon pun salah juga sebab dia ialah gas. Okey, jadi jawapannya ialah karbon. Okey, kita masuk pada topik kita seterusnya, sifat bahan. Okey. Sifat bahan, terdapat 3 jenis zarah yang membina bahan, iaitu atom, molekul dan ion. Okey. Ada 3 ni, kita panggil dia sebagai orang cakap apa, asas kepada pembinaan suatu bahan tu. Mesti ada 3 benda ni. Atom, molekul dan ion. Alright. So, kita kenal pasti apakah atom. Atom ialah unit yang paling ringkas yang terdapat di dalam sesuatu unsur. Unit paling ringkas. Okey, the simple. Okey. Molekul, gabungan 2 atau lebih atom yang berpadu secara kimia. Atom, unit paling ringkas. Molekul, gabungan 2 atau lebih atom. Okey, satu atom bergabung dengan atom yang kedua, jadilah molekul. Okey, ion, zarah yang bercas, sama ada positif atau negatif. Ion terbentuk apabila atom menerima atau kehilangan elektron. Nanti saya terang dengan lebih lanjut berkenaan dengan ion. Macam mana dia terima ataupun dia kehilangan elektron. Okey, kita pergi kepada atom dahulu. Atom ialah zarah yang paling kecil bagi sesuatu unsur. Okey, zarah yang paling kecil ialah atom. Semua logam adalah bahan atom yang terdiri daripada sejenis atom sahaja dan boleh wujud dengan sendiri. Atom dalam logam diikat dengan daya tarikan yang sangat kuat. Okey, contohnya logam. Okey, ni ialah atom logam. Okey, maknanya dalam ni atom logam ni sahaja yang hadir. Okey. Gas nadir, jadi atom gas nadir tu sahaja yang hadir. Okey, dia tak bergabung dengan mana-mana atom. Itu namakan sebagai atom. Okey, molekul. Terdapat 2 jenis bahan molekul. Molekul pula terbahagi kepada 2. Yang pertama sekali, molekul yang mempunyai 2 atau lebih atom dengan jenis yang sama. Okey, dia ada lebih pada 2 atom, tapi atom ni sama jenis. Contohnya molekul nitrogen. Molekul nitrogen ialah gabungan antara atom nitrogen dan atom nitrogen. Jadilah molekul nitrogen. Dia sama atom. Molekul oksigen, O2 pun sama atom. Molekul hidrogen pun, H2 ialah sama atom. Okey? Kalau satu lagi jenis, molekul yang terdiri daripada 2 atau lebih atom dengan jenis yang berlainan. Maknanya atom A lain, atom B lain. Contohnya molekul air, H2O. Okay, H2O ni ialah gabungan antara molekul 2 hidrogen dan 1 oksigen.
Ini namanya sebagai molekul yang terdiri daripada atom yang berlainan. Contoh lagi amonia, terdiri daripada hidrogen dan nitrogen. Okey, itu beza antara dua molekul ni. Okey. Okey, daya tarikan antara molekul disebut sebagai daya van der Waals. Daya van der Waals. Van der Waals ni seorang nama saintis lah. Daya ini adalah daya tarikan yang lemah. Okey, terdapat sekumpulan pepejal makromolekul kovalent yang diikat dengan ikatan kovalent yang kuat. Contohnya intan ataupun belian dan grafit. Grafit ni karbon merupakan contoh terbaik pepejal makromolekul kovalent yang sangat kuat. Okey, contohnya belian, diamond. Diamond ni ialah bahan yang paling, antara bahan yang orang cakap paling kuat lah. Okey, kalau ikut faktanya, belian ni kalau kita nak ketuk dia, tukur memang tukur pecah. Pinjam tukur Thor pun boleh kalah lah. Sebab belian ni sangat-sangat power. Dan dijadikan cerita kereta engine yang diguna pakai dalam kereta Formula 1 tu, racing tu, skru-skru dia ni asalnya daripada diamond ni lah. Sebab dia sangat kuat, tak mudah patah lah. Okey. Sebelahnya ialah grafit ataupun karbon. So, sebab apa kuat? Sebab dia ada inilah ikatan kovalent yang sangat kuat. Ini dia punya struktur molekul lah. Ikatan ni sangat kuat. Okey, pergi kepada ion. Atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion bercas positif. Manakala atom yang menerima elektron akan menjadi ion bercas negatif. Satu atom, dia elektron hilang, keluar. Jadi, dia akan jadi cas positif. Okey, yang cas positif. Kalau diterima masuk elektron, dia akan jadi cas negatif. Okey. Apabila natrium, contoh apabila natrium logam bertindak balas dengan klorin, gas, untuk membentuk sebatian, atom natrium kehilangan elektron menjadi ion positif, Na+. Okey. Sementara atom klorin yang menerima elektron membentuk ion negatif. Jadilah Cl-. Ion-ion tersebut sangat stabil dan mempunyai tarikan elektrostatik yang sangat kuat serta takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ion ni dia ada daya lain, namanya daya elektrostatik, tarikan elektrostatik. Kalau molekul tadi daya van der Waals, dia lemah. Daya elektrostatik, tarikan elektrostatik ni ialah sangat kuat dan sangat stabil. Sebab itulah takat lebur dan takat didih dia tinggi. Okey, perlukan haba yang sangat tinggi untuk deraikan daya elektrostatik tadi. Alright. So, ni ialah daya elektrostatik yang sangat kuat antara natrium plus dan klorin minus lah. Ni ialah daya elektrostatik sangat kuat. Sebab itulah takat lebur dan takat didih dia tinggi. Perlukan banyak tenaga untuk putuskan ikatan-ikatan ni. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri fizikal bahan. Okey. Ciri fizikal, kita nak kaji perbezaan antara bahan atom, molekul dan ion. Apa beza dia? Yang pertama sekali, tengok contoh dulu. Okey, contoh atom ialah natrium, kuprum, kalsium, aluminium, besi. Maknanya semua contoh ni dia terdiri daripada dia sahaja. Dia tak berpadu dengan orang lain. Natrium sahaja. Kuprum, atom kuprum sahaja. Kalau molekul, karbon dioksida. Dia gabungan antara dua atau lebih atom. Contohnya karbon dioksida gabungan antara karbon dan oksigen, CO2. Oksigen, dua atom oksigen bergabung. Klorin, dua atom klorin bergabung. Okey? Makromolekul intan dan grafit tadi pun molekul juga sebab digabungan antara banyak atom. Okey, bahan ion. Bahan ion ni ialah yang ada cas. Natrium klorida, kuprum oksida, zinc oksida. Okey, keadaan fizikal pada suhu bilik. Suhu bilik ialah 37 darjah Celsius. 37 darjah Celsius suhu badan. Okey. Pepejal, okey, kecuali merkuri. Okey. Sifat fizik bagi atom pepejal kecuali merkuri. Merkuri ni ialah atom, okey. Tapi pada suhu bilik dia wujud dalam keadaan cecair. Itu special merkuri lah. Gas untuk semua gas nadir. Kalau molekul, gas, cecair dan pepejal bagi makro molekul. Bahan ion dia bentuk dalam keadaan pepejal, hablo, okey. Susunan zarah, pepejal sangat rapat, gas nadir berjauhan. Bahan molekul, pepejalnya sama juga, sangat rapat, cecair kurang rapat, gas berjauhan. Bahan ion sangat rapat. Sebab apa? Sebab ada tarikan tadi saya cakap apa tadi? Tarikan elektrostatik antara ion tadi tu. Sebab tu dia punya susunan zarah sangat rapat. Okey? Okey, daya tarikan antara zarah. Okey? Atom sangat kuat oleh ikatan logam. Bahan molekul lemah sebab dia ada daya van der Waals. Ni bahan ion, dia diikat oleh ikatan elektrostatik sangat kuat.
Takat lebur dan takat didih. Logam, takat lebur dan takat didih yang tinggi, dia senadir rendah. Tu sebabkan susunan zarah dia tadi. Bahan molekul rendah bagi molekul ringkas, tinggi bagi makromolekul. Bahan ion, takat lebur dan takat didih yang tinggi, sebab keikatan dia tadi tu. Okey. Keterlarutan. Atom tidak larut dalam air atau pelarut organik. Dia tak larut, maknanya dia tak bercampur dengan air. Bahan molekul tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Ini molekul. Kalau bahan ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik, sama juga. Alright. Ciri-ciri fizikal. Satu lagi, kekondusian elektrik. Okey, atom mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal atau cecair. Okey, dalam keadaan pepejal atau cair, dia boleh mengalirkan elektrik, bersifat seperti konduktor. Gas tak boleh. Okey, kalau gas boleh mengalirkan elektrik, semua kita hidup lah. Setiap sedut nafas je mati, elektrik lalu. Okey, bahan molekul tidak mengkonduksi arus elektrik kecuali grafit, karbon tadi. Okey, bahan ion dia boleh mengkonduksi elektrik dalam bentuk leburan ataupun larutan aqueous ataupun berair sebab dia ada cas. Sebab elektrik ni, apa makna arus elektrik? Arus elektrik maknanya kadar pengaliran cas-cas elektrik. Jadi ion ni pun asalnya ialah cas. Bila ada cas, ada elektrik. So sebab tu ion ni boleh alirkan elektrik. Okey, kita pergi kepada beza antara logam dan bukan logam. Okey, ni logam. Ni sifat yang kita nak kaji. Itu sebelah tu ialah bukan logam. Okey, sifat-sifat yang pertama, keadaan jering pada suhu bilik. Kalau logam pepejal kecuali merkuri. Merkuri ni logam, bukan cecair. Dia ialah satu unsur logam. Tapi dalam keadaan bilik, dia wujud dalam keadaan cecair. Itu speciality of merkuri lah. Okey, bukan logam, dia wujud dalam tiga-tiga keadaan. Ada pepejal, ada cecair, ada gas. Okey. Susunan atom, kalau logam disusun rapat dan dekat antara satu sama lain. Bukan logam tidak sesusun rapat tetapi terikat secara longgar. Okey. Keadaan permukaan, kalau logam berkilat, bukan logam pudar. Mulur, kemuluran, logam mulur. Bukan logam tidak mulur, dia rapuh. Ketertempaan, kita boleh tempa atau tidak. Kalau logam boleh ditempa, bukan logam tak boleh ditempa. Kekuatan regangan, kalau logam sangat kuat, bukan logam lemah. Takat lebur dan takat didih untuk logam sangat tinggi, bukan logam rendah. Okey. Seterusnya, ketumpatan untuk logam tinggi, bukan logam rendah. Kekondusian elektrik, logam baik, dia boleh mengalirkan elektrik, bukan logam ni lemah sebab susunan zarah dia jauh. Okey. Kekondusian haba baik sebab logam ni ialah konduktor haba, dia boleh mengalirkan haba. Bukan logam lemah kerana dia ni ialah penebat elektrik. Daya tarikan, daya elektrik yang kuat, ikatan logam antara logam-logam. Bukan logam, daya van der Waals yang lemah. Antara banyak-banyak tarikan, daya van der Waals yang paling lemah. Okey, jadi kita dah kenal pasti sifat bagi logam dan bukan logam. Kita tengok kegunaan dia apa. Okey, kita pergi kepada kegunaan bahan logam dulu. Okey, berdasarkan sifat-sifat dia. Yang pertama sekali, emas dan perak. Emas dan perak pun ialah logam juga. Tapi logam yang kurang reaktif, paling rendah kedudukan dia. Nanti kita akan belajar logam apa yang paling reaktif, logam apa yang sederhana, logam apa yang kurang reaktif. Okey, emas dan perak. Kalau emas dalam dalam siri kereaktifan logam, dalam bahasa saintisnya kita panggil dia aurum. Perak kita panggil dia argentum. Okey, emas boleh ditempa mulur, tidak reaktif dan berkilau. Tidak reaktif ni maknanya dia tidak bereaktif dengan oksigen, tidak bereaktif dengan air. So sebab itulah emas ni sangat-sangat bernilai. Pakai emas pergi ke bulan pun tak ada masalah. Menyelam dalam air pun tak ada masalah. Sebab dia tak reaktif dengan oksigen apa semua. Okey, paku besi. Besi boleh ditempa, kuat dan mudah diperoleh. Kegunaan dia, dia boleh ditempa, kita boleh bentuk paku tu, paku payung ke, apa-apa jenis paku, panjang, pendek apa semua, boleh tempa. Okey, barangan aluminium. Boleh ditempa, tahan kakisan dan berketupatan rendah. Okey, aluminium ni dia bahan yang tidak karat lah. Jadi banyak kegunaan dia. Okey, seterusnya wayar kuprum. Konduktor elektrik yang baik dan sifat kemuluran yang tinggi. Sesuatu logam yang nak mengalirkan elektrik, dia mestilah mengandungi kuprum paling kurang 99.9%. Barulah dia boleh alirkan elektrik secara baik. Jadi kuprum ni fungsi dia memang nak alirkan elektrik. Okey, dan kuprum ni ialah konduktor elektrik yang sangat baik. Okey, dan sifat kemulurannya sangat tinggi. Okey, bekas zinc sel kering.
Zinc digunakan untuk membuat sel kering. Zinc boleh tempa, mulur dan tahan kakisan. Kita nak lapik bateri itu daripada zinc. Okey, tin besi yang disadur timah. Timah, logam yang tidak reaktif. Okey. Tin besi disadur timah untuk mengelakkan pengaratan. Contoh susu ataupun sardin ke apa, tin tu dibuat daripada besi. Besi ni sifat dia boleh berkarat. Jadi caranya ialah kita sadur dengan timah. Jadi timah ni benda yang tak boleh karat. Jadi selamatlah makanan tu. Susu pun tak rosak, makanan sardin pun tak rosak. Okey? Okey, yang tadi logam. Sekarang ni kegunaan dan sifat bukan logam. Okey. Klorin. Klorin ni bukan logam, dia wujud sebagai cecair, gas pun ada. Klorin digunakan untuk membasmi kuman di kolam renang. Okey. Klorin antara salah satu cara kita nak bersihkan air, kita guna klorin. Nama prosesnya kita panggil penetralan air menggunakan klorin. Okey. Jadi klorin ni dia sangat bagus sebab dia boleh membunuh kuman lah, dia boleh membersihkan air tu. Klorin adalah beracun dan digunakan untuk membunuh bakteria di dalam air. Okey. Sebab itulah kalau kita pergi ke kolam renang, hotel ke kat rumah ada kolam renang, kadang-kadang buih banyak. Betul tak? Perasan tak? Buih banyak tu bau pun bau semacam, itu ialah klorin lah. Okey, disebabkan oleh klorin. Lampu neon. Neon tidak reaktif dan diguna dalam lampu iklan yang berwarna-warni. Okey. Kalau tengok di mana-mana pasar raya ke malam-malam, awak akan perasan lampu-lampu yang bercahaya. Okey. Lampu neon ni ialah lampu yang bercahaya. Okey. Balon diisi dengan gas helium. Okey, gas helium. Balon kaji cuaca diisi dengan gas helium kerana helium mempunyai ketupatan yang rendah dan tidak reaktif. Dia mempunyai, orang panggil density yang sangat rendah. Bila density sangat rendah, dia boleh terapung lah. Sebab tu gas helium ni digunakan untuk balon kaji cuaca sebab dia boleh pergi naik atas. Okey? Dan dia pun tidak reaktif dengan oksigen ke gas-gas yang ada kat atas. Dia selamatlah. Okey. Next ialah bahan kemas yang dihias dengan intan ataupun diamond tadi. Intan yang kuat dan keras digunakan untuk membuat barangan kemas atau memotong kaca. Betapa kerasnya intan ni, diamond ni, dia boleh potong kaca. Itu sebab saya beritahu tadi. Intan atau diamond ni sangat-sangat keras. Sebab itulah dia ni sangat-sangat mahal, bernilai. Lagi mahal daripada emas. Okey, diamond ni. Okey. Dan dia juga ni kuat dan keras. Okey, kalau beli cincin belian bagi dekat girlfriend ketuk dengan paku pecah, tu namanya, orang cakap apa, bukannya ori lah tu. Okey, boleh tukar lah. Okey, mata pensel yang diperbuat daripada grafit. Grafit ni karbon. Okey, kalau kita guna untuk jawab exam OMR, kita gunakan pensel yang ada karbon, pensel 2B ke apa, sebab mesin untuk detect kita punya jawapan dalam OMR tu, dia detect karbon. Okey, karbon yang terbentuk dalam grafit adalah lembut dan mudah menggelosor. Grafit digunakan untuk membuat mata pensel. Alright. Satu lagi, bateri kereta. Sulfur mudah bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk sebatian berasid yang boleh digunakan sebagai elektrolit untuk bateri kereta, baja kimia, pencelup dan deterjen. Dalam ni ada sulfur. Okey, lepas tu dalam tu ada elektrolit. Okey, yang ni lah yang memberi kuasa kepada enjin kereta, sistem elektronik dalam kereta. Okey, perubahan tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Okey, bateri kereta. Okey, kita masuk kepada latihan. Yang pertama, maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri fizikal bahan X. Ciri fizikal dia ialah pepejal pada suhu bilik, susunan zarah yang sangat rapat, zarah-zarah ditarik dengan sangat kuat oleh ikatan ion, mempunyai takat lebur yang tinggi. Apakah bahan X? Kita kena kenal pasti dahulu. X ni atom ke, molekul ke, ion ke, baru kita boleh tahu apakah bahan X ni. Dia bagi tahu contoh terus. Ni lah namanya soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dia tak tanya direct. Dia bagi contoh terus sini. Kita kena tahu pula ni logam ke, ni atom ke, ni molekul ke. Tu ialah kebat lah, soalan kebat. Okey, cuba jawab. Nombor 2, bahan P tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal, tetapi boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Antara berikut yang manakah mewakili P? Ni speciality of P lah ni. Dalam keadaan pepejal tak boleh alihkan elektrik. Tapi dalam keadaan leburan, aqueous, dia boleh alihkan elektrik. Ada sebab dia. Cuba jawab dulu, nanti kita akan explain kenapa. Okey. Berikut adalah beberapa ciri dan kegunaan bahan Q. Keras, konduktor, haba yang baik, mudah berkarat. Bahan Q ialah, okey, cuba jawab. Ni beralih sikit ni. Okey.
Jadi untuk pembelajaran seterusnya kita akan bincang sikit berkenaan dengan kaedah penulinan. Okey, setakat itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.